Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Selamat bercuti. Okey, kita cerita sedikit tentang Blinken telah ke Israel dan meminta Netanyahu untuk berhentikan sementara serangan dan memberi bantuan kepada rakyat Gaza. Dan Netanyahu meminta Hamas melepaskan semua tawanan, dan lepas itu perang ini akan diberhentikan sementara untuk memberi bantuan masuk, dan selepas itu perang ini akan bersambung balik. Dan Blinken tidak berjaya untuk memujuk Netanyahu. Dan selepas itu Blinken pergi ke Amman, Jordan, dan Blinken berbincanglah di sana dan dengan negara-negara Arab. Tapi masalah dia yang panas sekarang, negara Arab yang panas seperti Syria, Iraq, Lebanon, US tidak ajak datang berbincang. Dia hanya pergi ke negara Arab lain untuk berbincang. Mengenai perkara ini belum boleh selesai lagi. Dan US tidak mampu berbincang dengan negara Arab yang tengah panas ini, kerana ada masalah kan. Kita pun tahu dengan Iran, Syria, Iraq, semua ada masalah sekarang. Hari-hari serangan drone ke atas simpanan minyak di Iraq dan Syria diserang. Hari-hari 20 serangan pasti ada punya. Dan US meletakkan askar mereka di sana. Dan speech semalam dari pemimpin Hizbullah berkata, mereka tidak mahu perang ini merebak, dan mereka tidak tahu menahu tentang serangan 7 hari bulan Hamas lakukan. Tapi kalau perang Gaza ini berlanjutan, mereka tidak dapat berhentilah untuk menahan dari masuk campur dalam perang ini. Ini menyebabkan rakyat Gaza tak senang hati dengan kata-kata Nasrullah, kerana rakyat Gaza mengharapkan Hizbullah membantu Gaza untuk masuk campur dalam perang ini. Dan untuk saya pula, seperti yang saya katakan semalam, persediaan tu perlu. Macam kita tahu kekuatan Israel dengan Amerika adalah pesawat pejuang mereka. Jadi mereka perlukan pertahanan udara, dan mungkin bekalan pertahanan udara akan sampai secepat mungkin dari Rusia ke Lebanon, baru mereka boleh mulakan serangan. Okey. Dan Nasrullah juga memberi amaran kepada US dan Israel, tapi tak isytihar perang lagi. Dari NBC News, yang US dan EU nak berbincang dengan Rusia, nak Ukraine berbincang dengan Rusia untuk mereka meletakkan senjata dan berdamai. Dalam alasan mereka ialah US takut Ukraine tidak dapat bantuan dari US sepatutnya kerana perang di Israel. Dan lagi satu reason adalah Ukraine dah kehabisan askar. Walau US hantar senjata ke Ukraine, tapi tak guna kerana tak ada lelaki yang boleh mengendalikan senjata yang diberi. Ukraine hanya ada masa hingga akhir tahun ini. Manpower problem Ukraine hadapi adalah manpower problem. Dan US official berkata tidak ada lagi heavy machine untuk Ukraine, kerana Ukraine perlu duduk di meja rundingan dengan Rusia dan menerima apa yang Rusia offer. Itu pun kalau Zelensky nak terima, tapi selalu Zelensky tak akan menerima. Dan Budanov pula berkata setiap rakyat Ukraine kena bersedia untuk berperang untuk Ukraine. EU official Orban berkata pertama kalinya Ukraine sudah kalah dalam perang ini, dan EU mengharapkan regime change di Rusia sebelum ini untuk menjatuhkan Putin, tapi EU tidak berjaya menjatuhkan Putin, dan ini masanya untuk EU mengalah.
Dan Reuters berkata bantuan senjata, duit yang diberikan semakin hari semakin susut dan berkurangan ke Ukraine. Dan Zelensky pula ada idea yang terbaru. Dia meminta untuk ke Tel Aviv berjumpa dengan Netanyahu dan akan memberi idea untuk US, Israel, Ukraine dan Europe untuk berdepan dengan Iran dan Rusia di negara Arab. Dan ini mungkin neokon yang meminta Netanyahu membenarkan Zelensky ke Israel. Jadi senat US akan nampak Israel dan Ukraine bergabung dan senat akan beri lagi duit 60 bilion kepada mereka. Dan untuk saya, negara sendiri pun anda dah nak habis kalah Ukraine. Lepas tu anda nak startkan World War 3 dekat negara Arab. Dan kenapa juga idea ini keluar? Kerana Rusia ingin membantu perang di Palestin. Ini mungkin adalah sebab-sebabnya lah. Dan akhir sekali berita kita, askar Wagner akan ke Hizbullah membawa senjata pertahanan udara. Allahu Akbar. Selamat bercuti semua dan jangan lupa belanja Abang Gib, okey? Assalamualaikum. You right everybody.